Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri 1 Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang berhormat Datuk Handi Som Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang bahagia Datuk Dr. Ahmad Jalani bin Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha. Yang bahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar, dan yang bahagia Datuk Hajah Nurisun Ramli, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan. Yang berusaha Encik Haji Muhammad Kamal bin Hussein, Setiausaha bahagian kanan Khidmat Pengurusan, Ketua-Ketua Pengarah, Pengurus Besar, Pegawai-pegawai tinggi kementerian, pegawai rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke Allah Rabbul Jalil kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita melaksanakan Majlis Amanat Tahun Baharu 2021 KPLB pada pagi ini secara maya di Facebook Live, yang merupakan satu kebiasaan baru pada masa ini. Pertama kali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh keluarga KPLB. Ramai yang berharap supaya tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun lepas. Walau bagaimanapun, kita telah pun berhadapan dengan beberapa cabaran besar bermula pada hari pertama tahun 2021. Pertama sekali, banjir besar di beberapa buah negeri, terutama di Pahang, Johor, Kelantan, yang memerlukan kita memberi fokus khusus untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Seterusnya, peningkatan wabak COVID-19 di mana purata kes positif adalah kira-kira 2,500 sehingga 3,000 kes sehari, sehingga kerajaan terpaksa memperkenalkan semula Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara kecuali Sarawak. Pelaksanaan PKP 2.0 sudah tentunya memberi impak dan kesan kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah masyarakat luar bandar. Impak utama daripada PKP adalah pengurangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Selain itu, pelajar-pelajar tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran secara fizikal sama ada di sekolah atau di institusi pengajian yang lain, dan ini sudah tentunya menjejaskan pembelajaran mereka. Hadirin sekalian, bencana banjir pada tahun 2021 merupakan antara banjir yang terburuk yang pernah dihadapi oleh negara. Dalam berhadapan dengan bencana banjir, Kementerian KPLB telah siap sedia dengan kerangka pengurusan pasca banjir untuk menyelaras pemberian bantuan kepada masyarakat luar bandar. Agensi-agensi KPLB seperti Lembaga Kemajuan Wilayah, umpamanya Kesedar, Kejora, serta agensi lain seperti Risda, Felkra, dan tidak dilupakan Jakwa, sentiasa peka dengan situasi banjir semasa. Sehingga kini KPLB dan agensi telah memberikan kit bantuan banjir kepada 12,603 orang mangsa banjir, melibatkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia RM752,500, yang mana kit ini melibatkan bakul makanan,
barangan keperluan harian dan peralatan mandian. Dalam masa yang sama, Giat Marah melalui Preventive Maintenance Team juga telah mula turun padang untuk membantu penduduk yang terkesan akibat banjir di Pahang dengan memeriksa keselamatan sambungan elektrik rumah mangsa banjir. Sehingga kini sebanyak 126 rumah telah diperiksa dan dijangkakan kira-kira 50 buah rumah akan diperiksa dalam masa terdekat. Kami amat berharap program ini dapat diteruskan dengan lebih banyak rumah dapat diperiksa untuk keselamatan dan meringankan beban mangsa-mangsa banjir. Kami juga berharap kita dapat menyegerakan bantuan baik pulih rumah atau bina rumah baru di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT untuk mangsa-mangsa banjir yang layak. Pada tahun 2021, sebanyak 355 juta telah diperuntukkan untuk program Perumahan Rakyat Termiskin, iaitu sebanyak 138.34 juta untuk banner baru yang akan memberi manfaat kepada 2,000 penerima dan 206.7 juta untuk baik pulih yang akan memberi manfaat kepada 14,000 penerima. Di sebalik kekangan wabak COVID-19, banyak juga kita merancang supaya dapat kita laksanakan seperti tahun 2020. Wa ma karu wa ma karallah wallah khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan sungguhnya Allah lah sebaik-baik perancang. Secara keseluruhannya, kami berpuas hati dengan apa yang telah kita semua laksanakan dan capai pada tahun 2020. Sehingga 27 Disember tahun lepas, berdasarkan Jabatan Akaunten Negara, jumlah perbelanjaan keseluruhan Kementerian KPLB adalah 8.168 bilion daripada jumlah peruntukan keseluruhan 8.991 bilion. Sebanyak 948 projek pembangunan diluluskan untuk tahun 2020 dan prestasi fizikal sehingga 27 Disember 2020 dengan pecahan utama seperti berikut. Pertama, 106 projek telah siap sepenuhnya. 220 projek dahului jadual dan 593 projek ikut jadual. Selain itu, sebanyak 68 program telah dijadikan sebagai KPI KPLB pada tahun 2020 berdasarkan 10 teras dasar pembangunan luar bandar DPLB 2030 yang memberi manfaat kepada 1.808 juta penduduk luar bandar. Sehingga 31 Disember 2020, keseluruhan KPI KPLB untuk 2020 adalah tahap baik seperti berikut. Pertama, 50 KPI atau 74% siap dilaksanakan dan mencapai 100%, dan 18 KPI 26% di bawah 100%. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, antara pencapaian program terlibat di bawah pelaksanaan KPI KPLB tahun 2020 ini adalah membina dan menaik taraf 182.85 km jalan luar bandar yang memberi manfaat kepada hampir 180,000 orang.
membina dan menaik taraf 322.43 km dalam perhubungan desa yang memberi manfaat kepada 146,150 orang. Melaksanakan program bekalan air luar bandar kepada 7,249 buah rumah yang memberi manfaat kepada 36,245 orang. Membina dan membaik pulih 356 ameniti sosial seperti balai raya, jambatan di kawasan kampung yang memberi manfaat dan faedah kepada 302,212 penduduk luar bandar. Program aktiviti ekonomi tambahan AET juga memberi pendapatan tambahan dan mewujudkan pendapatan sampingan kepada peneroka dan memberi manfaat kepada 3,339 peserta. Tahun lepas, tahun 2020 juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, dan KPLB turut mencatatkan pencapaian yang baik dalam pelaksanaan sasaran program RMK-11 luar bandar melibatkan tempoh 2016 hingga 2020 seperti berikut. Sepanjang 3,840 km pembinaan jalan berturap berbanding sasaran nasional 3,000 km. 46,697 unit tambahan rumah menerima bekalan air bersih dan terawat berbanding sasaran nasional 60,000 unit dan 49,414 unit tambahan rumah menerima bekalan elektrik berbanding sasaran nasional 41,160 unit. Hadirin sekalian, fokus KPLB tahun ini 2021, jumlah peruntukan keseluruhan KPLB yang telah diluluskan untuk tahun 2021 adalah sebanyak 10.2 bilion. Jumlah ini adalah sejumlah ringgit Malaysia 431 juta atau 4.41% lebih tinggi daripada peruntukan tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 6.65 ringgit Malaysia bilion merupakan peruntukan pembangunan, sementara 3.53 bilion untuk peruntukan mengurus. Peruntukan yang besar ini perlu dibelanjakan secara optimum dan efektif dengan mengamalkan perbelanjaan keuangan berasaskan keberhasilan atau outcome based budgeting supaya dapat membantu golongan sasar. Untuk tahun 2021, KPLB akan meneruskan fokus kepada projek-projek infrastruktur di luar bandar. Infrastruktur yang lengkap akan menjadi pemangkin kepada kemajuan di sebuah kampung, termasuk dari segi ekonomi dan modal insan. Dalam hal ini, kami berharap agar 539 projek infrastruktur yang telah dirancang untuk tahun 2021 dapat dilaksanakan mengikut jadual walaupun kita berhadapan dengan kekangan dan cabaran mengikut wabak COVID-19. Ini termasuk projek sambungan rancangan Malaysia ke-11 yang perlu diberi keutamaan, disegerakan dan dipantau rapi pelaksanaannya bagi memastikan projek berkaitan dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Fokus kedua adalah untuk membasmi kemiskinan dan meningkat pendapatan penduduk luar bandar. Kita sedia maklum,
paras garis kemiskinan telah dipinda daripada ringgit Malaysia RM960 kepada RM2,208 pada tahun 2019. Ini menyebabkan bilangan isi rumah miskin di luar bandar meningkat daripada 78,187 isi rumah pada bulan April 2020 kepada 182,116 isi rumah, iaitu lebih kurang lebih daripada 2 kali ganda. Bilangan ini dijangka akan meningkat berikutan pelaksanaan Perintah Kawal Pergerakan PKP yang menyukarkan rakyat untuk keluar bekerja. Terdapat kira-kira 20 program berkaitan pembasmian kemiskinan di KPLB. Dalam hal ini, KPLB perlu menyelaras semua program-program ini untuk mengelakkan pertindihan dan mampu mengeluarkan mereka yang berkaitan daripada lingkaran garis kemiskinan. Selain itu, analisa data kemiskinan dan program yang lebih bersasar perlu dilaksanakan untuk memberikan impak positif kepada golongan miskin, mereka yang miskin tegar di luar bandar. Tumpuan juga perlu diberikan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar melalui memperkasakan ekonomi luar bandar dengan mempelopori sumber ekonomi baru. Tumpuan tidak seharusnya diberikan kepada komoditi seperti sawit dan getah semata-mata, tapi juga tanaman-tanaman kontan yang lain. Dalam hal ini, KPLB boleh bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, dan Jabatan Pertanian Malaysia untuk mendapatkan maklumat mengenai tanaman-tanaman baru yang boleh diusahakan. Memperkenalkan strategi baru untuk aktiviti pelancongan desa dan eko-pelancongan yang terkesan teruk berikutan penularan wabak COVID-19 memandangkan aktiviti pelancongan desa dan eko-pelancongan mempunyai kesan impak atau spillover effect dan mampu meningkat pendapatan serta taraf hidup masyarakat luar bandar dan memperkukuhkan sistem rantaian bekalan dan pemasaran produk usahawan luar bandar. Ini boleh dilaksanakan menerusi Desa Mall KPLB, di mana KPLB dan usahawan luar bandar boleh mengambil peluang semasa PKP ini untuk meningkatkan jualan atas talian. Selain itu, pembangunan outlet fizikal, Rural Business Outlet, RBO KPLB, dan menambah baik peranan Pusat Komuniti Desa, PKD, sebagai hub atau outlet yang dapat membantu meningkatkan nilai jualan usahawan luar bandar. Semua projek-projek yang telah dirancang perlu dilaksanakan berlandaskan konsep do it right at first time bagi memastikan keberkesanan dan yang paling penting memenuhi jangkaan kumpulan sasar. Selain itu, KPLB juga perlu melihat elemen environmental friendly, energy efficiency dan inovasi dalam pelaksanaan projek-projek di luar bandar sesuai dengan perkembangan dunia pada hari ini yang menekankan kepada circular ekonomi dan penjagaan alam sekitar.
Kami juga ingin menyeru supaya program-program pembangunan modal insan khususnya untuk memperkasa komuniti luar bandar dapat dilaksanakan. Ini adalah untuk memastikan pembangunan luar bandar dapat dilaksanakan secara berterusan, mewujudkan masyarakat luar bandar yang lebih berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan semata-mata. Ini adalah termasuk dari segi perubahan mentaliti dan mewujudkan kesedaran di kalangan komuniti mengenai sifat kepunyaan atau ownership terhadap bantuan yang telah diberikan, sama ada prasarana atau fasiliti yang disediakan maupun aktiviti ekonomi seperti bantuan mesin dan peralatan. Mengambil kira perkembangan revolusi industri 4.0 RR 4.0, masyarakat luar bandar khususnya golongan belia perlu diberi latihan yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan pekerjaan yang berkonsepkan IR 4.0. Dalam hal ini, institusi pengajian TVET KPLB perlu menyediakan tenaga pengajar dan modul pembelajaran yang memenuhi keperluan industri dan melaksanakan perkongsian kepakaran dengan industri bagi memastikan kebolehpasaran graduan yang dihasilkan oleh institusi TVET KPLB. Hadirin sekalian, pengukuhan integriti dan sistem pentadbiran adalah penting dan bagi memastikan kecekapan dan ketelusan pengurusan pentadbiran, kita perlu tekankan inisiatif untuk menambah baik aspek integriti dan tadbir urus kerajaan. Adalah amat perlu untuk kita mewujudkan budaya kerja yang berintegriti tanpa berkompromi dengan mana-mana unsur yang bertentangan dengan nilai dan etika. Dalam hal ini, marilah kita sama-sama menyeru warga KPLB untuk menghayati dan mematuhi Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang telah dibangunkan bagi menangani isu-isu tadbir urus integriti dan rasuah. Sebanyak 18 inisiatif telah digariskan dan akan dilaksanakan oleh pelbagai bahagian dan unit berdasarkan bidang keutamaan masing-masing bagi mencapai visi KPLB sejahtera tanpa rasuah. Dengan kerjasama semua pihak, kami yakin kementerian ini akan dapat meningkatkan kecekapan, penyampaian perkhidmatan, membina ketulisan dan menjamin accountability dalam pentadbiran, perolehan awam dan tadbir urus korporat. Selain itu, kami juga amat berharap tadbir urus yang cekap diamalkan dalam kalangan warga kementerian ini, dan ini adalah penting bagi memastikan masyarakat luar bandar mendapat manfaat sepenuhnya daripada pembangunan yang dirancang dengan pantas dan efisien. Antara tindakan yang perlu diambil bagi memastikan tadbir urus yang cekap adalah termasuk mengkaji semula dasar, fungsi tadbir urus sedia ada agensi-agensi dan organisasi KPLB bagi membolehkan peranan diperluaskan seiring dengan perubahan ekonomi dan teknologi semasa negara. Sebagai contoh, dasar RISDA perlu dikaji semula dengan mengambil kira sudut fungsinya, terutama dalam pembangunan pekebun kecil dan masyarakat luar bandar. Memberi penekanan kepada outcome dan bukannya output
mengkaji semula SOP dan kaedah pelaksanaan program supaya lebih cost efektif dan value for money. Memantapkan penyelarasan senarai projek di antara KPLB dan kerajaan negeri bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek dan mengelakkan pertindihan. Program dan projek dilaksanakan hendaklah sustain dan bagi maksud ini follow up and follow through hendaklah dilaksanakan. KPLP boleh mendapat pandangan serta perkongsian pengalaman dan kaedah yang dilaksanakan pertubuhan bukan kerajaan yang benar-benar terlibat secara berterusan dalam melaksanakan projek-projek komuniti di negara ini bagi membantu menambah baik proses kerja dan warga KPLB dan agensi perlu menguasai kemahiran digital dan mengadaptasi penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugasan harian bagi memastikan kelancaran proses kerja sesuai dengan perkembangan pada masa ini yang menekankan penggunaan teknologi digital dalam tugasan harian. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk menyokong usaha-usaha ini, komunikasi yang berkesan amat penting dalam memastikan keberhasilan suatu program. Justru, pelan komunikasi strategik perlu dibangunkan untuk memastikan semua pihak mendapat maklumat dan kefahaman yang jelas tentang pelaksanaan inisiatif KPLB dan seterusnya memberi impak yang tinggi kepada golongan sasaran. Strategi komunikasi yang efektif adalah penting untuk mewah-wahkan dan menjelaskan rasional keputusan, dasar kerajaan dan kejayaan yang telah dilaksanakan untuk manfaat rakyat. Dalam hal ini, kami menyuruh supaya unit komunikasi korporat KPLB dan juga agensi mainkan peranan aktif dalam perkongsian maklumat melalui gambar, infografik dan video di laman web dan media sosial masing-masing. Selain itu, maklumat-maklumat penting seperti permohonan bantuan atau program perlu dimuat naik secara berkala supaya diketahui umum. Manakala semua warga KPLB adalah dipohon dan digalakkan untuk berkongsi maklumat penting dengan media sosial KPLB ataupun agensi KPLB untuk pengetahuan umum. Akhir kata, kami sekali lagi ingin mengajak seluruh warga KPLB untuk menempuh tahun 2021 dengan semangat yang lebih kental dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Segala perancangan tahun 2021 perlulah dilaksanakan dengan komited, efisien, berasaskan kepada petunjuk prestasi utama KPI dan memberi impak secara langsung kepada rakyat. Semoga dengan komitmen dan kesungguhan warga KPLB semua, kita akan dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat dan negara. Mudah-mudahan KPLB akan terus menjadi sebuah kementerian cakna dan cekap dalam menangani isu serta cabaran yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar ke arah misi luar bandar sejahtera. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.